Assalamualaikum. Okey, bagi mereka yang mengikuti berkenaan perkembangan dalam kewangan akan tahulah yang sekarang ni Bitcoin dan juga Ethereum telah melangkaui ataupun pecah rekod harga yang paling tertinggi lah. Kali kedua setelah pada tahun ni jugalah bulan April dia cecah all time high. So, video kali ni saya nak bercerita tentang pengalaman saya sendiri bagaimana saya melabur dalam aset digital melalui Digital Asset Exchange yang sah oleh Kerajaan Malaysia. Tonton video ni. Baiklah, sepanjang saya berdagang aset digital dekat Luno ni, saya hanya untung RM300 lebih sahaja. Itu kerana ada beberapa perkara yang saya tak ambil peluang yang boleh diambil tapi saya tak ambil dan saya hanya untung sedikit sahaja. Sebelum tu saya nak ceritalah pengalaman pertama kali saya mengetahui tentang Luno ni. Okey, pertama sekali saya dengar pasal Bitcoin, pasal cryptocurrency ni dah lama, pada tahun 2017, 2018 tu Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahawa Bitcoin ni tak boleh dijadikan legal tender. So memanglah sependapat pun dengan Bank Negara Malaysia, tak boleh jadi legal tender. Maksud legal tender macam duit yang kita boleh berurus niaga. Kita boleh beli, contoh kita nak beli kuih, kita boleh guna duit ringgit Malaysia tapi kita tak boleh guna Bitcoin sebab adalah syarat-syaratnya, adalah dia punya ciri-ciri yang tidak menepati mata wang. Sebab tu Mufti telah keluarkan fatwa tak bolehlah diharamkan. Untuk lebih faham, fikir macam emas. Emas kan dia bernilai tapi dekat Malaysia tak boleh dijadikan legal tender. Kita tak boleh beli kereta kat mana-mana kedai kereta, kita cakap saya nak bayar guna emas, tak boleh. Apa kita nak beli rumah, kita buat pinjaman perumahan, lepas tu kita kata nak bayar guna emas, tak boleh. Tapi kita boleh berdagang dengan emas di dalam tempat yang sah lah oleh Security Commission ataupun Suruhanjaya Security di bawah Kerajaan Malaysia. So samalah juga dengan Bitcoin ke Ethereum ke koin-koin yang termasuk dalam Digital Asset Exchange yang diakui oleh Kerajaan Malaysia. Setakat ni kat Malaysia ada 4 lah, dan yang paling mudah, paling terkenal ialah Luno. Sebab paling obvious ialah sebab Luno ni dia ada aplikasi. Yang lain tu setakat saya periksa mereka hanya ada laman web, sebab tu orang malas lah nak daftar. Baik, berbalik kepada pengalaman saya. Mula-mula saya perasan tentang telah difatwakan harus untuk berdagang dalam aset digital oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Saya perasan itu hanyalah pada awal tahun ni, iaitu pada bulan Januari. Padahal muzakarah dalam Suruhanjaya Security itu pada tahun lepas, Julai 2020. So ada dalam 6 bulan lah ataupun 7 bulan lebih baru saya perasan yang kita boleh berdagang dengan cryptocurrency dalam Digital Asset Exchange yang sah. Kemudian pada bulan Februari barulah saya beli dalam, saya tak ingat saya beli berapa dan saya keluarkan balik pada bulan Mac, dan daripada situ saya untung dalam RM100 lebih. Kemudian dalam bulan April barulah saya beli lagi dan saya keluarkan pada bulan Oktober. So untung dalam 200. Keseluruhannya dalam 300 lebih lah untung sepanjang tahun ni. Sekarang saya belum top up lagi, saya belum depositkan lagi, tengah rancang lah untuk labur bila harga dah turun. Masa bulan April hari tu Bitcoin dengan lain-lain pecah rekod sebab masa tu kalau tak silap Elon Musk, billionaire dekat dunia ni, dia kata dia terima bayaran Bitcoin untuk beli kereta Tesla. Sebab tu dia menaik lah, mencanak gila masa tu. Lepas tu dia mula menurun masa bulan Mei tak silap saya, sebab Elon Musk dia buat U-turn. Dia kata dia tarik balik sebab cryptocurrency ni, blockchain ni, dia punya teknologi ni memakan sumber elektrik. So melibatkan hal ehwal alam sekitar. Yalah, sebab bila sebut pasal blockchain ni, ianya melibatkan sistem komputer yang memerlukan power, memerlukan kuasa yang lebih. So untuk dapat kuasa lebih kena jana elektrik. Untuk jana elektrik ada beberapa cara lah, dan kebanyakannya memberikan kesan negatif kepada alam sekitar. Selain tu juga cryptocurrency ni dia turun sebab negara China dia ban semua sekali cryptocurrency. Tak tahulah sebab kenapa, sebab China kan memang pelik sikit kan, negara dia pelik sikit. Tapi cryptocurrency ni mula naik balik. So kita tengok sekarang ni dah naik balik. So siapa yang beli masa harga dia turun tu, masa dia dah naik tu, lepas tu dia turun mencanak tu, siapa beli time tu memang dia untung lah sekarang. Tapi silap saya hanya beli kali je, hanya beli RM100 je Bitcoin. Kalau saya beli banyak mesti saya dah untung banyak
sangat sekarang ni, tapi kita tak tahu kan apa akan jadi pada masa akan datang. Tak banyaklah untung. Sifat cryptocurrency ni kan dia volatile. Kita tak tahu. Tanya pakar ekonomi siapa pun mereka memang tak tahu. Dan sekarang kalau baca banyak berita, antara faktor kenaikan harga cryptocurrency ni contohnya macam Ethereum, sebab waktu tu syarikat Visa dia bekerjasama dengan sistem Ethereum ni, pasti dari segi apa, so menaikkan lagi lah orang punya sentimen, kepercayaan terhadap Ethereum. Selain tu, Ethereum ni juga antara blockchain yang penting lah dalam decentralized finance, DeFi. Maksud decentralized finance ni dia macam satu sistem yang tidak melibatkan orang tengah, iaitu contohnya macam bank ke, pihak perundangan ke. Sistem ni sangat bagus, banyak kebaikannya lah, antaranya macam NFT, non-fungible token, yang mana mereka kebanyakan NFT ni dia berdiri di atas sistem Ethereum, sistem blockchain Ethereum lah. Sebab tu Ethereum ni mendapat kepercayaan dan harga dia naik. Selain tu juga Bitcoin pula dia mula harga dia semakin menaik sebab Twitter mengumumkan bahawa mereka akan menggunakan cryptocurrency lah macam Bitcoin untuk membayar kepada penyedia kandungan, pada content creator mereka dalam Twitter. So mereka dah umumkan Twitter. Selain tu negara macam Venezuela akan membuat cryptocurrency mereka sendiri. So secara tak langsung memberi kesan lah kepada cryptocurrency sedia ada ni, orang pun percaya, harga makin naik lah. Selain tu negara El Salvador, masa Bitcoin tengah jatuh tu mereka beli banyak Bitcoin. Bila orang tengok ada satu negara tu dia beli Bitcoin, orang akan, oh ni bagus ni, percayalah. So kepercayaan tu datang, harga pun naik. Dan yang terbaru ni ada satu Bitcoin punya future ETF yang telah didagangkan di New York Stock Exchange. Saya pun tak pasti sangat benda ni pasal apa benda. Dia bukan Bitcoin secara langsung, tapi dia ada kesan lah terhadap Bitcoin. Tambahan pula pasal bila China dia dah ban Bitcoin apa semua ni, cryptocurrency, negara US pula telah menjadi pusat untuk orang mining Bitcoin, mining cryptocurrency. So walaupun China ban, harga turun masa tu, tapi sekarang makin meningkat naik sebab beberapa faktor tadilah yang saya sebutkan. Okey, kesimpulannya pasal blockchain cryptocurrency ni agak sukar untuk kita faham secara dalam. Kita hanya boleh faham sikit-sikit je. Itu saya lah. Mungkin penonton ada yang bijak pandai boleh faham terus bila dah baca. Tetapi konsep asasnya ialah perlu saya tahulah. Yang pada saya tak payah pening-pening sangat. Yang perlu saya tahu ialah ia adalah telah disahkan harus untuk berdagang asalkan dalam satu digital asset exchange yang disahkan oleh kerajaan Malaysia. Itu dah satu faktor harus. Yang kedua, untuk untung kita kena beli pada waktu harga rendah. Dan ketiga, untuk mendapatkan keuntungan juga kita kena jual pada harga tinggi. Itu sahaja yang perlu kita tahulah. Dan selain tu, konsep asas pelaburan, kenalah gunakan duit yang kita tak gunakan dalam masa yang panjang. Contohnya kalau kita ada duit cukup-cukup untuk bayar kereta punya road tax, dinasihatkan tak perlulah untuk melabur sebab memang kita tak layak untuk jadi pelabur, sebabnya itu adalah duit keperluan. Pelaburan ialah duit yang kita ada lebih. Itu sahaja yang melayakkan untuk kita mendapat menjadi seorang pelabur. Kalau tak, memang tak sesuai lah. Maksudnya kita punya perancangan kewangan ni tak berapa bagus. Okeylah, itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan ni bermanfaat walaupun tak berapa faham sangat. Dan dijemputlah untuk install aplikasi Luno menggunakan kod rujukan saya, dan pihak Luno akan memberikan insentif pada kita berdua berupa Bitcoin lah nanti dalam tu, bila penonton telah menggunakan kod saya ni ketika penonton telah mendaftar tu dan telah masukkan duit. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa dalam video akan datang.